Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu teruskan dengan matematik tingkatan 5, bab 4, matematik pengguna 4.1 percukaian. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jom belajar matematik dengan saya iaitu Cikgu Ruzilawati. Jom kita mulakan. Okey, bagaimana mengira cukai pendapatan? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alih berikut. Okey, mula-mula kita akan hitung pendapatan bercukai. Seterusnya, kita akan kira cukai pendapatan. Kita akan tolak rebate cukai dan dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, pendapatan bercukai. Cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Okey, kita akan kira jumlah pendapatan tahunan. Tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Okey, jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan sebagainya. Namun begitu, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, elang petrol atau perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan. Okey, selain daripada itu, terdapat juga manfaat perubatan yang diberikan oleh majikan, elang bantuan sara hidup atau KOLA, kerakyaan dan lain-lain. Okey, pengecualian cukai. Pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi, contohnya Perpustakaan Negeri dan Badan Rawatan Kesihatan. Okey, pengecualian cukai. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had tertentu. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga untuk memupuk masyarakat penyayang di negara kita. Okey, apa itu pelepasan cukai? Okey, pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan kepada kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Okey, jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan sentiasa berubah setiap tahun. Okey, cukai pendapatan. Selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk kepada jadual kadar cukai. Okey, kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan,
pada belanjawan tahunan. Okey, ini adalah jadual kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2020. Okey, di sini ada belanjawan pendapatan bercukai, ada pengiraan untuk yang pertama dan berikutnya, ada kadar peratus dan cukai yang dikenakan mengikut banjaran pendapatan bercukai. Ini adalah untuk 100,000 sehingga 2 juta. Okey, ada kadar dan ada cukai yang dikenakan. Okey, semuanya ini tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa. Okey, sumber ini diperoleh daripada portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, apa itu rebat cukai? Rebat cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, terdapat 2 jenis rebat cukai, iaitu satunya rebat cukai sebanyak 400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 Malaysia tertakluk kepada perubahan semasa. Kedua, rebat cukai ialah jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebat cukai. Kita teruskan dengan contoh 1. Okey, bila dapat soalan, mesti faham dan baca soalan terlebih dahulu. Encik Khairul mendapat pendapatan tahunan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Okey, dia diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Okey, jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Okey, hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey, mula-mula kita akan kira jumlah pendapatan tahunan. Okey, cikgu tulis di sini macam mana untuk mengira jumlah pendapatan tahunan, iaitu pendapatan tahunan tolak dengan allowance yang dikecualikan cukai. Allowance. Okey, sama dengan RM125,300 tolak dengan allowance iaitu RM12340. Dan dapatlah jawapannya iaitu RM112,960. Okey, itu adalah jumlah pendapatan tahunan. Okey, seterusnya kita akan kira pendapatan bercukai. Okey, jumlah pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Okey, jadi kita akan kira berapakah jumlah pendapatan tahunan. Kita sudah kira tadi iaitu RM112,960 tolak dengan
pengecualian cukai iaitu 2,000 ataupun derma yang telah dikeluarkan dan tolak dengan pelepasan cukai iaitu RM 22,500. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM 88,460. Okey, ini adalah pendapatan bercukai untuk Encik Khairul. Seterusnya ialah contoh kedua. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Okey, dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Okey, hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf pada tahun tersebut. Okey, pendapatan bercukai Ashraf ialah 47,531. Okey, jadi 35,000 yang pertama ialah cukai yang dikenakan ialah 600 dan 15,000 yang berikutnya kadar cukai adalah 8% atau cukainya adalah 1,200. Kita tengok kepada cukai bagi RM 35,000 yang pertama iaitu cukai dasar. Okey, Ashraf akan membayar cukai sebanyak RM 600. Okey, daripada sini. Okey, baki cukai atas baki berikutnya kita kena kira iaitu 47,531 tolak dengan 35,000 iaitu yang pertama tadi darab dengan 8% iaitu kadar cukai. Okey, daripada sini pelajar akan dapat RM RM2.48. Okey, dia seterusnya adalah zakat. Dia telah membayar zakat sebanyak 280. Okey, cikgu bulatkan di sini. Jadi, kita boleh tulis sini adalah RM 280. Okey, untuk mengira cukai pendapatan, okey, sama dengan cukai dasar iaitu RM 600 tambah dengan cukai atas baki iaitu RM RM102.48 tolak dengan zakat yang telah dikeluarkan iaitu RM 280. Okey, boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM 1,322.48. Okey, jadi ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf. Seterusnya, kita pergi kepada potongan cukai bulanan atau PCB. PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk membayar cukai pendapatan tahun semasa. Okey, jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh 3A. 3A, gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000 pada tahun 2020. Okay, dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak 7,000
Okey, insurans perubatan sebanyak 1,325. Okey, dan belanjawan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Okey, dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan atau PCB. Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Okey, untuk mengira cukai pendapatan, mula-mula kita kena tahu berapakah pendapatan bercukai. Okey, jadi jumlah pendapatan, berapakah jumlah pendapatannya iaitu, okey, cikgu tulis di sini. RM74,000 tolak dengan pengecualian cukai iaitu RM1,000 iaitu dia sudah mendermakan RM1,000. Okey, tolak dengan pelepasan cukai iaitu RM9,000. RM9,000 tambah dengan lagi insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibunya iaitu RM1,250. Okay. Dan apabila dikira dengan kalkulator, pelajar akan dapat RM54,425. Okey, ini adalah pendapatan bercukai Encik Lim. Okey, cikgu tulis di sini RM54,425. Okey, dia terletak di dalam atau pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Okey, ini adalah banjaran bercukai okey, dia terletak di sini. Di sini. Okey, RM5,000 yang pertama cukai dikenakan adalah RM1,800. Dan RM2,000 yang berikutnya kadar cukai adalah 4% atau RM2,800. Okey, kita akan kira cukai bagi RM50,000 yang pertama iaitu, okey, kita tengok di sini. Kita akan tengok cukai bagi RM50,000 yang pertama iaitu RM1,800. Okey, cukai atas baki berikutnya iaitu kita kena tolak daripada pendapatan bercukai yang kita kira tadi iaitu RM54,425 tolak dengan RM50,000 yang pertama. Okey, darab dengan 14%. Okey, dan dapatlah jawapannya iaitu RM
RM619.50. Okey, rebat yang layak. Rebat yang layak ialah sifar. Okey, kenapa mesti sifar? Kerana pendapatan bercukainya lebih besar daripada RM35,000. Okey, jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah cukai dasar iaitu RM1,800 tambah dengan cukai atas baki iaitu RM609.50 tolak rebate cukai tak ada iaitu RM sifar, dan dapatlah jawapannya iaitu RM2,419.50. Okey, ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang sama iaitu Encik Lim. Kita akan kira berapakah baki cukai pendapatan sekiranya Encik Lim sudah membayar PCB-nya. Okey, contoh 3B. Okey, sama. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak 180 untuk potongan cukai bulanan. Kita tengok PCB yang dipotong. Okey, Encik Lim telah membayar sebanyak RM180 sebulan. Okey, darab dengan 12 untuk 1 tahun dan dapatlah jawapannya iaitu RM2,160. Okey, cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB. Okey, jadi bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dibuat. Okey, macam mana nak kiranya? Iaitu, okey, berapa cukai daripada slide sebelum ini. Okey, Encik Lim dikendaki membayar cukai sebanyak RM2,409.50 tolak dengan PCB yang sudah dibayar iaitu RM2,160. Okey, boleh tekan kalkulator dan dapatlah jawapannya iaitu RM259.50. Okey, ini adalah bayaran cukai yang tidak cukup. Tidak cukup. Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, maksudnya apabila kita dapat bayaran begini, maksudnya Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim pada tahun itu. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk video kali ini, iaitu untuk standard pembelajaran, mengkaji, mentaksir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jangan lupa like, subscribe dan share jika video ini memberi manfaat kepada para pelajar sebagai motivasi untuk cikgu meneruskan video-video akan datang. Okey,
Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.